Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan permohonan wali hakim di Mahkamah Syariah. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Izzah binti Jamaluddin dan sahabat-sahabat saya Nur Iman binti Hakimi, Nur Syahidah binti Hasan, Anis Fatihah binti Duyamin dan Nur Hafazah binti Muhammad Sanusi. Wali merupakan salah satu rukun dalam perkahwinan dan sekiranya gagal dipenuhi akan menyebabkan perkahwinan tidak sah. Isu yang sering kali timbul adalah penggunaan wali hakim yang tidak mengikut tuntutan yang telah ditetapkan oleh syarak dan undang-undang yang menyebabkan perkahwinan tidak sah. Menurut fuqaha, kuasa tersebut tidak boleh berpindah kepada orang lain selagi mana wali yang berada di kedudukan awal masih hidup dan mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai wali. Dari sudut perundangan di Malaysia, peranan wali hakim juga telah ditetapkan dalam Act Namen Undang-Undang Keluarga Islam di negeri-negeri yang mana telah digariskan prosedur berkaitan permohonan wali di mahkamah. Oleh itu adalah penting untuk mengetahui berkenaan kedudukan wali hakim menurut syarak dan undang-undang serta prosedur yang perlu dipenuhi bagi permohonan wali di mahkamah. Pengenalan serba ringkas mengenai tajuk kami. Wali merupakan salah satu rukun penting dalam menentukan keabsahan sebuah perkahwinan. Wali hakim atau wali raja adalah wali yang dilantik oleh pemerintah kerajaan Islam. Ianya adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, terutamanya wanita. Para fuqaha telah menggariskan tertib susunan wali yang bermula dengan wali mujbir iaitu bapa atau datuk dan akan diganti oleh wali seterusnya sehinggalah ke tertib terakhir susunan wali iaitu wali sultan atau wali hakim. Menurut statistik yang direkodkan oleh JAKIM, hampir 70% pernikahan sindiket didapati tidak menepati syarak dan kesalahan yang paling tinggi adalah berkaitan dengan isu wali dalam pernikahan. Wali hakim yang bertauliah hanyalah individu yang dilantik oleh sultan mengikut negeri masing-masing. Wali hakim atau wali raja khusus hanya untuk pihak yang tidak mempunyai wali yang sah menurut hukum syarak. Situasi yang menunjukkan seseorang itu layak mendapatkan wali hakim adalah seperti wali enggan, wali tinggal terlalu jauh, wali akrab tidak dapat dikesan dan anak tidak sah taraf yang tidak mempunyai nasab. Konsep perwalian. Wali dari segi bahasa menolong yang mencintai, dari segi istilah menurut Wahbah Az-Zuhaili, kuasa yang membolehkan seseorang untuk melakukan akad atau memeloncakan harta tanpa keizinan orang lain. Pensyariatan wali menurut Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 232, janganlah kamu menghalang mereka berkahwin kembali dengan bekas suami mereka apabila telah terdapat kerelaan antara mereka dengan cara yang makruf. Seterusnya menurut hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali. Hadis riwayat Al-Khamsah dan Al-Nasa'i. Dalil ini jelas menunjukkan bahawa wali itu penting dalam menentukan kesahan sesebuah perkahwinan. Seterusnya susunan wali. Para fuqaha Islam telah menggariskan bidang kuasa kepada wali untuk menikahkan orang yang di bawah tanggungjawabnya mengikut tertib wali. Kuasa tersebut tidak boleh berpindah kepada orang lain selagi mana wali yang berada di kedudukan awal masih hidup dan mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai wali. Berikut kami senaraikan susunan wali mengikut hukum syarak, yang mana bermula dengan bapa kandung, datuk sebelah bapa ke atas sehinggalah kepada raja atau sultan. Oleh itu, wali merupakan rukun penting dalam perkahwinan. Tanpa wali, maka sesebuah perkahwinan itu tidak akan berhasil. Manakala wali hakim itu pula adalah sultan atau pemerintah negara Islam atau hakim atau sesiapa sahaja yang diberikan kebenaran dan kuasa untuk menjadi wali nikah kepada seseorang perempuan. Kedudukan wali hakim menurut syarak. Secara amnya, kuasa wali tidak berpindah kepada orang lain selagi wali yang berada di kedudukan awal masih hidup dan mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai wali. Tiada perselisihan di kalangan fuqaha mazhab Maliki, Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid dan Abu Hanifah bahawa wali hakim juga merupakan wali yang diiktiraf kuasanya untuk mengahwinkan perempuan apabila tiada wali atau wali enggan. Wali hakim berperanan bagi pernikahan dengan sebab wali yang lebih dekat yakni akrab sama ada wali nasab atau wali ikhtiar tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya ataupun tugasnya kerana halangan yang dibenarkan oleh syarak. Hal ini merujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bermaksud mana-mana perempuan yang tidak dinikahkan oleh wali maka pernikahannya batal. Sekiranya perempuan itu telah disetujui, maka baginya mahar lantaran persetujuan tersebut. Sekiranya mereka berbantah, yakni enggan menikah, maka sultan menjadi wali bagi yang tidak ada wali. Menurut fuqaha, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan wali hakim atau raja boleh menikahkan pasangan. Keadaan pertama adalah wali akrab sengaja enggan menikahkan. Menurut
jumhur fuqaha menyatakan hak tersebut pindah kepada wali raja atau sultan berdasarkan hadis yang menyerahkan kuasa wali kepada sultan apabila berlaku pertikaian. Seterusnya adalah wali akrab dalam ihram haji atau umrah. Sekiranya wali akrab ditegah daripada melakukan akad nikah kerana sedang dalam ihram haji atau umrah, maka hak tersebut tidak berpindah kepada wali abad tetapi berpindah kepada wali sultan. Ketiga, wali ghaib yang hilang. Menurut pendapat fuqaha Hanafi dan Hanbali, apabila wali ghaib melebihi jarak yang mengharuskan qasar solat, yakni 89 km dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali, maka berpindah hak pewalian tersebut kepada wali abad, bukan kepada wali sultan. Dalam pendapat Syafi'i, menurut pendapat yang asah, apabila wali ghaib melebihi 2 mahalah dan tiada wakil yang hadir, maka sultan negeri atau wakilnya boleh mengahwinkan pengganti tersebut, bukannya wali abad. Keadaan seterusnya adalah anak yang ingin dinikahkan adalah anak yang tidak saf. Anak yang tidak saf setara ialah anak yang lahir sebelum adanya perkahwinan yang sah. Diketahui setiap orang Islam yang berkahwin di Malaysia terikat dengan undang-undang dan prosedur yang diperuntukkan di negeri masing-masing. Di Selangor, ianya terikat dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Di dalam enakmen ini, wali hakim disebut sebagai wali raja. Takrifannya telah disebut di dalam Seksyen 2 yang memberi maksud wali yang telah ditauliahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk mengawinkan perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab. Di dalam Seksyen 7 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003 telah memperuntukkan di dalam Seksyen 2 bahawa sekiranya sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nasab mengikut hukum syarak, perkahwinan itu hanya boleh diakad nikahkan oleh wali raja. Kedudukan wali raja juga disebut di dalam Seksyen 13 enakmen ini, iaitu mengenai persetujuan dikehendaki. Menurut peruntukan ini, setiap perkahwinan perlulah mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak dan juga wali. Melalui subseksyen B, peruntukan ini telah pun menetapkan bahawa hakim syar'i wajar memberi kebenaran perkahwinan untuk diakad nikahkan oleh wali raja selepas penyiasatan yang wajar sekiranya pihak perempuan tidak mempunyai wali dari nasab mengikut hukum syarak, atau jika wali tidak dapat ditemui, atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi. Perkahwinan yang ingin dicadangkan untuk didaftar perlulah dikeluarkan kebenaran berkahwin oleh pendaftar. Ini adalah menurut kepada Seksyen 17. Namun begitu, bagi kes-kes terkecuali pada Seksyen 18 enakmen ini, pada subseksyen 1(c), jika pihak perempuan tidak mempunyai wali dari nasab mengikut hukum syarak, pendaftar perlulah merujuk permohonan kepada hakim syar'i, dan ini membawa kepada subseksyen 2 di mana hakim syar'i apabila berpuas hati bolehlah memberikan persetujuan untuk perkahwinan tersebut diakad nikahkan oleh wali raja, dan ini juga membawa kepada Seksyen 19 iaitu kebenaran perlu sebelum akad nikah, di mana ianya telah diperuntukkan bahawa tiada sesuatu perkahwinan boleh diakad nikahkan melainkan sesuatu kebenaran berkahwin telah diberi subseksyen A oleh pendaftar di bawah Seksyen 17 ataupun oleh hakim syar'i di bawah Seksyen 18 seperti yang disebut sebentar tadi. Dapat dilihat masih ramai pihak yang mengaku kononnya mereka adalah wali hakim yang ditauliahkan, dan ini membawa kepada lambakan kes pernikahan di sempadan ataupun di dalam negara yang kecelaruan penggunaan wali hakim. Maka bagi mengekang perkara ini, terdapat satu peruntukan di dalam enakmen ini iaitu pada Seksyen 40 telah memperuntukkan bahawa seseorang yang mengakad nikahkan sesuatu pasangan tanpa diberi kebenaran berkahwin seperti yang digariskan di dalam enakmen di hadapan dua orang saksi, dan juga mana-mana pasangan yang berkahwin tidak mengikuti prosedur dan garis panduan yang telah ditetapkan di dalam bahagian 2 enakmen ini, mana-mana orang yang melakukan kesalahan ini bolehlah dihadapkan dengan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Seperti yang diketahui, perkahwinan tanpa keizinan wali dan perkahwinan menggunakan wali hakim yang tidak sah, perkahwinan yang menyalahi prosedur penggunaan wali hakim adalah berlawanan dengan peruntukan ini, dan kesalahan-kesalahan ini boleh mengakibatkan pasangan dan juga orang-orang yang terlibat dikenakan penalti di bawah peruntukan ini. Seterusnya ialah mengenai prosedur permohonan wali hakim di mahkamah. Perlu diingatkan bahawa
permohonan wali hakim adalah dikhususkan kepada pemohon perempuan yang terdiri daripada saudara baru, anak tak sah taraf, tiada wali nasab dan wali ghaib. Pemohon hendaklah memohon kebenaran wali hakim di Mahkamah Syariah seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang di Malaysia. Pertama sekali, pemohon hendaklah mengisi borang di NCR iaitu bahagian nikah cerai rujuk bagi yang ingin menggunakan wali hakim. Pemohon boleh mendapatkan borang permohonan wali hakim di kaunter atau melalui kerani yang bertugas. Seterusnya, pemohon hendaklah menyerahkan borang yang telah lengkap diisi dan telah disahkan oleh jurunikah beserta 2 orang saksi. Setelah menyerahkan borang dan dokumen yang berkaitan, pegawai akan membuat semakan terhadap borang tersebut. Apabila pegawai telah mengesahkan borang permohonan tersebut, pemohon akan disoal selidik oleh pendaftar nikah cerai rujuk di bilik pendaftar NCR. Sekiranya borang tersebut tidak lengkap, pemohon hendaklah kembali semula untuk menyerahkan borang-borang dan dokumen yang berkaitan. Setelah soal selidik dilakukan terhadap pemohon di hadapan pendaftar NCR akan menyediakan laporan untuk pemohon membawa ke Mahkamah Syariah. Kemudian, Mahkamah Syariah akan menjalankan penyiasatan dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk memberi keterangan berkaitan dengan permohonan tersebut. Sekiranya mahkamah berpuas hati dengan permohonan tersebut, mahkamah akan memberi kebenaran untuk dinikahkan perempuan tersebut secara wali hakim. Setelah itu, pemohon akan menyerahkan kebenaran berkahwin yang diperolehi daripada Mahkamah Syariah tersebut ke Pejabat Agama Islam Daerah bahagian nikah cerai rujuk. Pemohon juga akan membuat bayaran dengan jumlah yang tertentu mengikut negeri masing-masing. Akhir sekali, pegawai akan menyerahkan surat kebenaran berkahwin kepada pemohon. Kes berkaitan wali hakim. Di dalam kes Muhammad Hafid bin Muhammad Ishaq lawan Rabiah binti Sapri 2017, kes ni permohonan pengesahan nikah poligami di mana pihak-pihak telah berkahwin dengan berwalikan wali hakim. Dalam kes ni mahkamah memutuskan pernikahan itu fasik dan wajar difarakkan. Alasan penghakiman kerana perpindahan wali daripada wali nasab kepada wali hakim tidak sepatutnya berlaku kerana wali nasab pemohon kedua berada dalam majlis. Jarak di antara tempat wali nasab berada sewaktu pernikahan tu tidak melebihi 2 marhalah yang membolehkan penggunaan wali hakim. Kes Marlia Ahmar binti Ramli lawan Ramli bin Abdul Rashid 2008. Kes ni permohonan kebenaran berkahwin secara wali hakim dengan alasan wali enggan. Mahkamah meluluskan permohonan perkahwinan secara wali hakim dengan alasan bahawa wali telah enggan mewalikan pemohon untuk berkahwin tanpa alasan yang munasabah mengikut hukum syarak. Dari sudut kehidupan beragama, akhlak dan adab pemohon dan bakal suaminya adalah sekufu. Tidak wujud kecacatan yang bolehkan fasah perkahwinan. Dalam kes Rifatin Emiral Loh Abdullah 2009, kes ni adalah permohonan kebenaran berkahwin secara wali hakim dengan alasan tidak mempunyai wali iaitu saudara baru. Dalam kes ni mahkamah luluskan permohonan perkahwinan secara wali hakim dengan alasan bahawa wali kepada perempuan ialah raja atau hakim bagi negeri di mana perempuan bermuastatin. Dalam kes ni bapa, datuk atau adik-beradik lelaki kepada pemohon ni masih belum ada yang memeluk Islam. Akhir sekali dalam kes Azlinda binti Muhammad Yatim lawan Syamsul Arifin bin Abdullah 2011, kes ni adalah permohonan membubarkan perkahwinan dengan alasan wali hakim yang tiada tauliah dari segi undang-undang dan hukum syarak. Mahkamah memutuskan perkahwinan itu batil dan perlu difarakkan dengan alasan bahawa plaintiff tidak membuat permohonan kebenaran bernikah secara wali hakim terlebih dahulu sebelum pernikahan dilakukan dan plaintiff ni adalah seorang anak angkat. Jadi wali yang layak bagi pihak plaintiff adalah wali hakim. Kesimpulannya, isu perwalian merupakan perkara yang amat penting bagi setiap pasangan yang ingin berkahwin, yang mana kesahan sesuatu akad perkahwinan itu bergantung pada rukun perkahwinan yang mencukupi, terutamanya melibatkan dengan isu perwalian. Oleh itu, setiap pasangan perlulah didedahkan sebaik mungkin berkaitan susunan perwalian ini, khususnya apabila berlaku isu langkau wali terhadap sesuatu perkahwinan. Hal ini bagi mengelakkan berlakunya isu keraguan dalam menentukan sama ada sesebuah perkahwinan itu sah ataupun tidak. Maka perkara ini haruslah dititik beratkan bagi menjaga institusi kekeluargaan agar sentiasa berlandaskan ajaran Islam. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.